merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan dan petunjuk kepada umat manusia. Ianya juga bersifat syumul dan pelengkap kepada kehidupan manusia kerana segala-galanya terdapat di dalam Al-Quran, seperti contoh ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah dan sebagainya. Al-Quran juga sebagaimana yang telah diperkatakan oleh para ulama ialah kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan lafaz Arab, diturunkan secara mutawatir dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Allah menamakan Al-Quran itu sebagai roh dan menjadikan ia sebagai cahaya. Sekiranya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan dirinya daripada Al-Quran, maka diumpamakannya seperti hidup tanpa roh. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad, yakni Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu Al-Quran dan kamu tidak mengetahui apakah itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya untuk ditunjuki kepada dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang benar. Lantaran itu, umat Islam perlu menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup mereka. Bukan hanya dibaca, bahkan perlu difahami isi kandungannya. Untuk memahami isi kandungan Al-Quran, kita perlu memahaminya dengan baik melalui kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh ulama yang terdahulu. Peranan Al-Quran. Sumber utama bagi umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang lengkap dan terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh umat manusia di dunia supaya agar tunduk dan akur kepada Tuhan yang Maha Esa. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat adalah membolehkan manusia menjalani kehidupan berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan kebinasaan di dunia dan menjamin kebahagiaan hidup di akhirat. Kertas kerja ini memerihalkan tentang himpunan ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan tentang kesepaduan ilmu wahyu dan akal. Turut dibincangkan aspek hubungan ilmu sains dan Al-Quran yang menjadikan Al-Quran sebati dalam kehidupan mereka. Ini menggunakan kajian perpustakaan dengan menganalisis dan menilai perdebatan dan perbincangan di dalam kandungan teks dalam bentuk pendekatan naratif. Kajian ini mendapati Al-Quran merupakan penggerak dan pencetus serta pendorong terawal umat Islam agar memperkembangkan ilmu budaya Islam dalam pelbagai bidang. Ia juga berperanan dalam memotivasikan umat Islam agar berusaha meneroka dan membongkarkan berbagai lapangan keilmuan yang merangkumi ilmu berteraskan akal, sains tabi'i dan sains. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir sekali, saya akan menceritakan tentang kedudukan Al-Quran di zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah kita ini dengan tujuan yang pertama adalah untuk berzikir kepadanya. Sepatutnya lidah yang Allah kurniakan ini digunakan secara banyaknya untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dan juga untuk berzikir memuji Allah. Tetapi pada hari ini kalau kita lihat, semakin sedikit mereka yang baca Al-Quran. Orang sibuk bekerja daripada pagi sampai ke malam mencari duit sehingga melupakan Al-Quran.
Ada juga di antara kita yang datang ke konsert-konsert menyanyi, berjoget sana sini, membuang masa, sangat-sangat membuang masa sehingga melupakan Al-Quran. Masya Allah. Tidak akan berjaya seseorang Muslim melainkan dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan cahaya. Al-Quran merupakan petunjuk. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Amallah isi yang ada di dalam Al-Quran. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran itu kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembaca lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.